Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 tahun dulu, pada 17 Oktober tahun 2018, DPP Ahmad Akram telah tulis surat kepada Peguam Negara, memberitahu Peguam Negara berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dan ulasan kes pendakwaan yang telah saya nyatakan di atas, saya dengan hormat mencadangkan tiada apa-apa pertuduhan dibuat ke atas Yang Berhormat Ahmad Zahid Hamidi. Keterangan yang ada tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan Seksyen 16A dan B Akta SPRM 2009 dan Seksyen 41 AMLA 2001 telah dilakukan walaupun pada peringkat prima facie. Dengan hormat saya pohon nasihat Yang Berhormat Tuan selanjutnya. So DPP Akram ni dah buat siasatan panjang lebar dan dia berpendapat tak ada kes, no case against Zahid Hamidi. Dan Akram telah pun memberitahu Peguam Negara bahawasanya dia punya opinion, pendapat dia DPP ni Akram, bahawasanya no point, maknanya sia-sia untuk membuat kes oleh kerana susah nak bukti dalam mahkamah, tak boleh dibukti. Surat ni 8 muka surat, 8 pages. Dan dia mula dengan ni lah, latar belakang kes dan sebagainya, dan inilah maknanya surat yang telah dihantar. Dan saya telah pun publish, saya telah pun keluarkan surat ni di dalam Malaysia Today. Tapi mungkin ramai komplain susah nak akses Malaysia Today. Dia tak boleh akses Malaysia Today ni kerana disekat, diblok oleh Fahmi Fadzil. Dah lama dah. Semenjak mereka berkuasa, tak lama selepas mereka berkuasa, 9 bulan dulu mereka blok Malaysia Today. Dan sampai hari ini tak boleh akses Malaysia Today. Tapi sekira download dan install software VPN, saya dah beri pun 1.1.1 di mana kita boleh install, activate, download, install dan activate VPN, maka you can avoid the block. Boleh akses. Tapi kalau tanpa VPN susah sikit lah. Dan saya dah beritahu banyak kali, masih orang komplain susah nak akses. Anyway, you boleh dapat dari itu. Saya masuk Facebook, saya masuk Twitter, saya masuk Malaysia Today, you boleh akses lah. And 8 muka surat ni basically yang saya cerita ni, basically dia explain dengan panjang lebar. Sebab apa? Pendapat DPP Akram ni tidak ada kes, maknanya susah nak bukti dalam mahkamah. Jadi ada beberapa fakta yang dibangkitkan di mana siasatan berkenaan dengan ada sebut juga di sini, bukan saja tentang isu yayasan tadi, tetapi juga tentang isu salah guna kuasa dan rasuah yang Zahid Hamidi dituduh melakukan. Di sini Akram kata terdapat 3 skop siasatan dan yang telah dijalankan seperti berikut. Pelantikan syarikat Profound Radiance Sendirian Berhad sebagai pengendali pusat hentian setempat permohonan visa Malaysia di Pakistan dan Nepal. Ini tentang syarikat Profound Radiance tadi. Yang kedua, pelantikan syarikat Datasonic Technologies Sendirian Berhad bagi melaksanakan perolehan pembekalan chip pasport selama 5 tahun
atau 12.5 juta chip yang akan dimasukkan ke dalam halaman biodata Polycarbonate Passport Malaysia untuk Jabatan Immigration Malaysia secara runding terus. Yang ketiga, membantu syarikat Mastoro Kenny IT Consultant and Services untuk mendapatkan projek-projek MyEG di bawah kendalian Kementerian Dalam Negeri. Dan di paragraf 11 ni, Akram kata bagi skop 1 dan 2, iaitu syarikat Profound Radiance dan syarikat Datasonic Technology. So bagi skop 1 dan 2 di atas tidak ada apa-apa keterangan untuk menunjukkan Zaid ada membuat apa-apa keputusan untuk melantik syarikat tersebut sebagai pelaksana projek. Keterangan yang ada hanyalah setakat Zaid sebagai menteri pada ketiga itu telah mengikut show yang diberikan oleh pegawai kekuasaan. So bermaknanya untuk the first 2 cases ni, Zaid tidak buat keputusan dia sendiri. Ini cadangan pegawai kerajaan kepada menteri, so dia ikut saja cadangan dari pegawai. So maknanya this is not Zaid's decision. This is a decision based on recommendation from the officers. Bagi skop yang ketiga, syarikat Mastoro Kenny, bagi skop ketiga di atas, keterangan menyatakan cek-cek yang diberikan tidak ada kena-mengena dengan projek MyEG, tetapi sebaliknya, cek-cek tersebut diberikan atas sebab pemberian derma oleh syarikat. So, derma yang diberi kepada yayasan tak berkait dengan projek tersebut. So, ketiga-tiga isu tu mengikut DPP, actually tidak ada apa-apa unsur jenayah ataupun salah guna kuasa. So, it goes on lah. Banyaklah 8 muka surat kan. So, it goes on dan dia beritahulah tentang perbelanjaan peribadi. Zaid Hamidi punya perbelanjaan peribadi yang menjadi hal perkara siasatan, which is the focus of the investigation. Maknanya Zaid mengguna duit yayasan. So dikatakan pembayaran kad kredit, Maybank, M-Bank 537 juta, pembayaran kad kredit Maybank 38 ribu, tadi berjumlah 537 ribu, bukan juta. Dan pembayaran insurans, cukai jalan, kenderaan, so on. So banyaklah. The list tu goes from page 5 sampai ke page 6. All the two. So it says, walau bagaimanapun saya seterusnya berpendapat bahawa pihak pendakwaan akan mengalami kesukaran untuk meyakinkan mahkamah kelak untuk membuktikan elemen bahawa Zaid telah melakukan perbuatan tersebut dengan niat curang. So he doesn't believe there's a case lah tentang kegunaan duit yayasan untuk membayar macam-macam kad kredit dan macam-macam lagi lah, road tax dan apa semua. And kesemua perbelanjaan tersebut dibuat dengan pengetahuan kesemua mereka. Ini bermakna pihak pendakwaan tidak akan dapat membuktikan wujud mensrea pada pihak Zaid untuk melakukan satu kesalahan. So it was all done maknanya dengan pengetahuan everybody. So it's not, tak boleh dianggap sebagai satu jenayah. So dia menerangkan argument, hujah-hujah sebab apa tindakan Zaid di dalam semua kes-kes tersebut, baik kes memberi kontrak yang dikatakan direkomend oleh pegawai, bukan keputusan peribadi Zaid tapi berdasar kepada recommendation dari pegawai kerajaan sendiri, dan penggunaan duit yayasan untuk bayar macam-macam lah, kredit kad lah, ini dan itu. So, pendapat dia maknanya keterangan yang ada tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan-kesalahan di bawah berbagai section. So, recommendation DPP ni, Ahmad Akram ni, ialah no need to proceed, tak perlu proceed sebab tidak boleh membuktikan yang Zaid betul-betul bersalah di dalam
jenayah ataupun salah laku yang dia dituduh. So this was 5 tahun dulu. Oktober tahun 2018 DPP sudah kata no case. Tapi masih mereka teruskan tangkap dan charge Zahid oleh kerana semasa tu Pakatan Harapan baru memerintah, Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri, dan mereka nak macam mana pun kenakan Zahid dan Najib juga. So walaupun pihak berkuasa iaitu DPP recommend kepada AG yang there is no case dan maknanya Zahid Hamidi tidak patut ditangkap dan dicharge berdasar kepada hujah-hujah mereka, pendapat mereka, which they explain lah dalam surat 8 muka surat tadi, laporan 8 muka surat. Why? Sebab apa? There's no case against Zahid, tapi they still proceeded because janji Pakatan Harapan semasa kempen pilihan raya mereka akan tangkap Najib, Zahid dan beberapa orang lagi pemimpin-pemimpin termasuk keluarga. Dan Rosmah pun kena, anak Najib pun kena dan sebagainya. So mereka nak membuktikan yang kerajaan barisan, kerajaan UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO ni korup, dan kerana mereka telah pun berjanji kepada pengundi yang mereka akan ambil tindakan terhadap semua pemimpin-pemimpin UMNO, maka mereka teruskan walaupun DPP kata there is no case. Itulah yang feedback yang saya dapat. The full 8 page tu, 8 muka surat tu boleh bacalah di Malaysia Today, ada di situ. Dan nampaknya modus operandi tahun 2018 sama dengan modus operandi sekarang apabila Pakatan Harapan ambil balik kerajaan. Selepas PRU 15 baru ni, dia tangkap beberapa pemimpin bersatu pula, Muhyiddin lah, orang ni lah, orang tu, Hamzah Zainuddin lah, Wan Saiful lah. Mereka tangkap, termasuk juga keluarga ni, bukan saja pemimpin, keluarga-keluarga, ahli keluarga pemimpin ditangkap dan di-charge atas berbagai kesalahan yang bila masuk mahkamah pun kata tak ada kes lah. Ini charge macam mana ni? Bukti pun tak ada. Dia punya keterangan tak lengkap dan sebagainya. So even hakim pun nampak kes ni tak menesabah, so 2018 ini berlaku. Sekarang ni pun berlaku sekali lagi. So soalan dia, kalau ikutlah, kalau berdasar kepada penyiasatan dan laporan DPP bertarikh Oktober 2018, nampaknya banyak ni selective prosecution, tidak ada bukti yang lengkap atau bukti yang kukuh yang boleh memberi sebab atau alasan sebab apa mereka ditangkap. So sekarang ni saya memang marah dengan Zahid. Saya ni anti Zahid atas beberapa sebab lah. Tapi nampaknya tentang kes mahkamah ni yang kata 47 charge, DPP sendiri pun kata there is no case, and recommendation DPP ni that they do not charge Zahid oleh kerana susah nak buktikan dalam mahkamah yang Zahid ni betul-betul bersalah. So saya serah kepada lawyer-lawyer lah, the legal brains, untuk memberi pendapat mereka berdasar kepada laporan tu. Saya cuma mendedahkan surat tersebut, surat 8 muka surat. Saya tidak memberi apa-apa pendapat ataupun hujah tentang betul ke Zahid tidak sepatut di-charge atau memang ada kesalahan dan Zahid sepatut di-charge. I reserve my judgment, reserve my comments on whether I agree or I disagree dengan pendapat DPP. Saya cuma cakap ini pendapat DPP dan DPP telah tulis satu surat 8 muka kepada Peguam Negara untuk memberi pendapat dia sebab apa Zahid tak perlu atau tak patut di-charge. Assalamualaikum. Salam sejahtera.